got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ni saya kat sini sekarang ni, saya nak buat social eksperimen tau. Saya nak tanya pasal kes yang viral sekarang ni. Tak adalah viral, tapi kes ni makin jadi-jadi lah. Yang mana kes ni lah kes liwat. Jadi saya nak tanya orang awam lah. Saya nak tanya mana-mana yang saya jumpa nanti, saya akan tarik dia, saya akan tanya pasal benda ni. Saya nak tanya diorang ni, apa pendapat diorang pasal kes liwat ni. So sekarang ni jom ikut saya. Mari. Okey, jadi sekarang ni saya dah jumpa dah mangsa pertama saya untuk saya tanya pasal benda ni. Jadi dia kat sana. Assalamualaikum. Salam tu. Bang. Study sikit. Kenapa Saya nak interview abang. Video. Boleh saya duduk? Duduk. Video apa tu? Okey. Jadi saya nak interview pasal liwat. Okay. Saya nak tanya abang, apa yang abang tahu pasal liwat? Apa yang saya tahu? Liwat ni kamera sikit tengok sana. okay. Liwat ni apa yang saya tahulah. Liwat ni memasukkan zakat ke dalam lubang najis. Betul tak? Boleh terima tak? Boleh, betul. Okey. Okey, boleh tak abang huraikan lagi liwat ni macam mana? Okey. Liwat ni kita tak boleh buat sebab haram dalam agama kita. Bahkan suami isteri pun haram buat. Cuba berfikirlah. Logik juga haram sebab takkanlah kita nak masukkan zakat dalam lubang najis kita. Betul. Kotor kan? Betul. Setuju. Jadi soalan seterusnya, saya nak tanya abang lah kan. Pernah tak kes liwat ni kan, dia berlaku dalam circle abang? Maksudnya berlaku dalam kalangan member ke kan, roommate ke, sepupu ke, ada tak? Seingat saya lah, kawan baik saya sendiri pernah luah kat saya yang dia hampir kena liwat. Kawan baik abang sendiri? Okay, boleh tak abang cerita sikit pasal dia? Okey, cerita ada satu malam ni, kawan baik saya, dia tidur macam biasa lah, dia tidur. Lepas tu tiba-tiba dia tersedar ada orang tidur tepi dia. Ada orang tidur tepi dia? Lepas tu apa yang dia buat? Orang yang tidur tepi dia tu, dia tengah seraga masukkan sesuatu dalam lubang najis kawan baik saya. Lepas tu takkan kawan baik abang dia biar dia buat apa? Lepas tersedar tu, dia terus tepis. Lepas tu orang tu lari. Okay, lepas dia lari tu, dia ada buat aduan apa-apa tak? Kawan saya tak buat aduan sebab dia fikir macam ni. Kalau dia buat aduan, nanti kantoi lah dia pernah kena liwat. Jadi dia, air muka dia jatuh lah. Betul, sebab jadi mangsa liwat ni kan dia macam gila kan? Nampak macam kita ni dah tak teruna lah. Betul, saya setuju. Jadi soalan terakhir saya kat abang. Okay, kan sekarang ni, kalau abang tahulah kan, kat Kelantan ada satu kes ni yang mana ada peguam ni, nama dia ni Elin. Dia ni nak menentang Mahkamah Animal Syariah Kelantan, yang mana kat dalam animal tersebut ada akta liwat lah. So ni Elin ni dia nak masukkan akta liwat tersebut. Jadi apa pendapat abang pasal kes ni? Pada pendapat saya, kita sebagai Muslim ni patutlah menjaga animal syariah ni. Sebab animal syariah ini dapat mendidik dan adil kepada semua kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Muslim. Jadi saya menolak hukum hakam liberal. Okay, jadi sekarang ni saya dah jumpa mangsa kedua. Jom. Assalamualaikum. Salam. Kenapa nak ambil masa sikit boleh tak? Oh, boleh. Ada apa? Saya nak interview abang sikit. Interview boleh. Pasal apa tu? Jadi sekarang ni saya nak tanya abang, apa yang abang tahu pasal liwat?
Oh, liwat. Yang apa yang saya tahu pasal liwat, benda ni dilarang dan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah kalau dalam Islam. Sebab ni liwat ni persetubuhan melalui pintu belakang. Foto lah. Betul-betul. Okay, apa lagi yang abang tahu pasal liwat ni? Oh, yang saya tahu pasal liwat liwat ni memang jelas diharamkan sebab sampaikan ada satu kaum ni, kaum Nabi Lut, nama dia kaum Sadum, dia dihapuskan oleh Allah sebab dia amalkan liwat ni, benda terkutuk ni. Banyak kan yang abang tahu pasal liwat ni? Oh tak dah, saya baca sikit-sikit je. Okay, faham. So, next soalan saya. Pernah tak kes liwat ni kan? Kes liwat ni dia berlaku dalam circle abang? Oh, dalam circle saya. Alhamdulillah setakat ni tak pernah lagi berlaku dalam circle saya. Alhamdulillah. Okay, so soalan last saya. Macam yang kita tahu sekarang ni kan ada kes seorang peguam ni Eli ni, dia ni nak masukkan akta liwat ni daripada enactment Syariah Kelantan. Jadi apa pendapat abang? Oh, pendapat saya benda ni memang tak patut lah. Sebab kalau kita mansuhkan akta liwat ni daripada Mahkamah yang Jenayah Syariah, macam mana kita nak membendung perbuatan liwat ni daripada terus tersebar dalam kalangan masyarakat? Sebab dengan ada aktanya ni lah, masyarakat tak beranilah nak buat kan. Dia menghalang masyarakat daripada terus buat. Dan kalau tak ada enactment, tak ada akta ni, dengan penyakit HIV yang boleh dapat daripada liwat ni akan terus merebak dalam kalangan masyarakat. Jadi bahayalah penyakit HIV mudah tersebar sebab liwat ni tak dibendung. Bagus, banyak info yang abang bagi. Biasa-biasa je. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Salam. Okay, jadi sekarang ni saya nak cari masa terakhir saya untuk interview. Bang, kat dia ni? Nak pergi senau. Sini jap, nak ambil masa sikit. Boleh. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Hamdan. Okay, nama Hamdan. Okay. Jadi, ni saya nak interview abang sikit. Okay, apa yang abang tahu pasal liwat? Liwat apa yang saya tahu pasal liwat ni dia mencucuk kemaluan pada tempat yang tak sepatutnya dicucuk. Contoh belakang lah, kakinya belakang. Okay, boleh abang hurai lagi tak liwat ni apa benda? Apa yang saya tahu, liwat ni memang perkara yang tak bagus, perkara yang haram. Dan saya pernah dengar juga orang yang melakukan liwat ni dia mudah terkena penyakit. Penyakit pada bahagian kemaluan mereka lah. Betul, setuju. Okay, soalan kedua, saya nak tanya abang. Pernah tak kes liwat ni dia berlaku dalam circle abang sendiri? Pernah. Tapi yang ni bukan pada saya lah, pada saya punya junior. Boleh abang cerita sikit tak pasal dia? Kan saya dulu bersekolah di sekolah lelaki, yang dalam sekolah tu semua hanya pelajar lelaki saja, tiada perempuan. So saya punya senior tentu, dia memang ada minat dengan seorang budak ni lah. Memang budak ni muka jambu, yang muka comel lah. So yang budak tu dia kena liwat. Tapi dia tak cerita, dia tak report pada cikgu, pada guru disiplin tak. Dia cerita pada kawannya cerita pada kami. So kami tahulah cerita. Okay, lepas budak tu dah kantai yang dia kena buat, apa yang dia buat? Dia hanya diam je, dia tak report, dia malu nak bagi tahu. Dia hanya cerita pada kawannya sajalah. Kesian betul lah kat dia. Itu kesian je ketika dengar cerita. Soalan terakhir saya nak tanya abang. Okay, sekarang ni tengah panas macam mana ada isu seorang lawyer ni, nama dia ni Elin. Dia ni menentang enactment Mahkamah Syariah Kelantan yang mana dalam akta enactment tersebut ada akta liwat. Jadi dia nak masukkan akta tersebut. Apa pendapat abang pasal kes ni? Pendapat saya tak berapa setuju. Sebab benda ni dia melawan fitrah manusia. Boleh abang jelaskan lagi tak macam mana? Sebagai contoh, jika ada mangsa liwat, dia tidak mendapat keadilan jika akta itu dimansuhkan. Itu pendapat saya lah. Terima kasih sebab abang pergi luarkan masa Sama. Okay, boleh jalan dah. Dah hijau dah? Boleh. Jadi itulah serba sedikit yang saya dapat korek daripada orang awam pasal info liwat sekarang. So Assalamualaikum. Jadi sekarang ni kita akan masuk ke dalam segmen perbincangan tentang liwat. Jadi sahabat-sahabat saya,
dia akan menerangkan serba sedikit perbincangan tentang tajuk liwat dari sudut pandangan syariah. Jadi, jom. Baiklah, jadi kita akan mulakan dengan istilah liwat. Liwat menurut istilah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki sama ada sesama lelaki ataupun lelaki yang menyetubuhi wanita melalui lubang dubur. Perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirakamkan di dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Sadaqallahul Azim. Jadi ayat ini membincangkan bagaimana Nabi Lut melarang kaumnya daripada melakukan perbuatan terkutuk ini dan kaumnya tidak mendengar larangan Nabi Lut, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka dengan azab yang keras. Tahukah anda bahawa hukum jenayah liwat ini terdapat banyak khilaf di antara ulama? Hari ini saya akan menerangkan satu persatu khilaf tersebut. Yang pertama, mengikut jumhur ulama, hukum orang yang melakukan liwat ini akan dihukum sama sahaja seperti orang melakukan zina. Manakala Abu Hanifah juga pula berpendapat bahawa orang yang melakukan liwat ini adalah termasuk dalam takzir kerana ianya tidak bercampuran dengan keturunan. Manakala yang terakhir, Imam Maliki berpendapat bahawa orang yang melakukan liwat ini perlu dibunuh dan direjam. Itu sahaja. Cara mensalihkan liwat terbahagi kepada dua. Yang pertama, melalui ikrar ataupun pengakuan, dan melalui saksi. Syarat melalui ikrar ataupun pengakuan yang pertama, orang yang membuat pengakuan mestilah balik dan berakal. Yang kedua, pengakuan hendaklah dilakukan secara rela ataupun tanpa dipaksa. Dan yang ketiga, ikrar hendaklah dilakukan secara lisan. Dan yang keempat, ikrar itu dilakukan di hadapan hakim. Syarat melalui saksi pula. Yang pertama, saksi mestilah Islam, balik lagi berakal. Dan yang kedua, saksi mestilah seorang lelaki. Yang ketiga, saksi mempunyai panca indera yang sihat. Dan yang keempat, saksi mestilah adil ataupun seseorang yang diketahui tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil secara berterusan. Alhamdulillah. Jadi itulah serba sedikit yang sahabat-sahabat saya dapat kongsikan dengan korang. So, macam mana? Dapat tak apa yang diorang kongsikan tadi? Kalau tak dapat, boleh ulang balik video ni. So kat sini saya dapat buat kesimpulan lah. Saya nak buat kesimpulan daripada video ni, di mana kita sebagai umat Islam ni, kita kena menjauhkan diri kita daripada perkara yang Allah dan Nabi tak suka. Yang mana Allah dan Nabi ni larang. Sebab banyak kesan buruknya. Antaranya, kalau daripada jenayah liwat ni, banyak kesan buruk dia. Antaranya, kita ni mudah untuk mendapat penyakit kelamin macam HIV ke, AIDS ke. So seterusnya kita akan mendapat dosa besar sebab Allah dah larang benda ni. Allah dah larang keras-kerasnya. And yang last sekali, putusnya perkembangan zuriat daripada disebabkan jenayah liwat ni. Jadi itu saja. Assalamualaikum.